Saya hari ni nak ajar nak baca market. Mana market tu nak pergi. Baru kita boleh entry. Kalau kita tahu entry saja tapi market kita tak tahu, pun sama juga. Mesti kecundang. Okey. Cara saya dan dekat 94 saya bukakan 3 time frame. 3 time frame. Sekejap. Ada bunyi lagi ni. Oh, ada 100 orang juga masuk. Okey, 3 time frame. M15, M30 dengan H4. Indikator yang sama. Semua korang dapat dengan saya punya sama. Tak ada beza. Cuma yang membezakan adalah ni color. Saya tak nak minor dengan major ni color yang sama. Major ni saya buat color default. Sama juga merah dengan hijau. Tapi minor ni saya letak warna kuning. So saya tahu mana pergerakan dia. So sama macam korang semua. Korang nak buat warna berbeza, setting je warna beza. Nak hijau ke biru, hitam je tak ada masalah. So pastikan bila color ni memain peranan juga. Okay. Okay. Cara kita nak baca market. Yang pertama, kita tengok major untuk M30 ni sekarang ni adalah sell. Okay. Daripada pagi tadi semalam kan, macam mana kita nak tahu buy ni, yang M30 ni, buy ni dah hujung-hujung sini. Macam mana kita nak tahu buy hujung-hujung sini? Ataukah kita boleh lagi kat sini kita nak buy ataupun kita tunggu sell. Okay. Cuba tuan-tuan tengok dekat H4. Ni abang besar ada H4 Okay. H4 dia punya big major trade adalah sell. Big major trade adalah sell. Ini atas ni dia harga diskaun. Ni harga diskaun. So tapi H4 harga diskaun dia bagi kalau kita enter di sini, jarak dia dan floating yang kita akan floating lebih pada 520 pip. Kalau point dekat goal 5,000 lebih lah, 5,200 floating. Okay. Jangan enter dekat H4. H4 ni sebenarnya yang kita patut tengok adalah minor sahaja. Ini minor dia. Okay. Kita tengok ya. Dekat hujung ni, minor ni, atas ni ada warna. Lepas dia warna kuning ni dan bertukar warna kelabu ni. Saya semalam dah tengok, dia dah keluar warna ni hampir nak cecah 0.45 atas ni. Major trend untuk M30 pun nak tukar. So, lepak tepi dulu. Pastikan tengok ya. H4 minor ni cecah 0.45 atas. Okay, bila dia dah buy atas ni, buy, kita pun dekat M30 15 dah buy, dah untung banyak buy semua. So M30 dah hujung-hujung. Macam mana kita nak tahu daripada buy ni tukar arah ke sell untuk major kan? Okay, buka H4, kita tengok minor ni. Okay, minor ni keluar je kelabu ni, tengah daripada atas ni sampai ke 45, setengah ni. So untuk M30 major dia dah tukar arah dah. Memang dah standby tukar arah dah. So bila bertukar arah, okay, sekarang ni bila macam ni, sekarang ni pergerakan gold dah naik. Oh ni spike ni ada ataupun handle panjang ni dia nak bertukar arah ke? Tak, dia tak bertukar arah. Dia mungkin news sahaja. Ataupun dia ambil harga diskaun ke atas sebelum dia menyelam ke bawah. Okay. Untuk H4 kita ambil sell minor ni, dia belum complete lagi untuk buat dia punya pergerakan dekat sell ni. Dia pasti akan buat warna bawah ni dan dia naik atas. Complete belum lagi complete. So kekuatan untuk sell akan ambil masa lebih pada 5 hari. 5 hari. So hari ni hari Khamis, Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu. Mungkin Rabu Khamis depan kalau dia complete. Kalau tak complete lagi, mungkin ambil seminggu depan, minggu 2 minggu lagi baru dia complete ambil buy. Okay, baru complete buy. So, okay, itu nombor 1 untuk kita tahu major trend mana dia sampai nak exit mana. Okay. Nombor 2 adalah M30. M30 ni ramai yang confused dan ramai yang tak tahu mana nak entry, macam mana nak cari market ni. Kita tengok nak baca macam mana ni, nak buy ke nak sell ni sekarang ni. Duduk di atas, duduk kat bawah. Tadi pun ada seorang telefon saya telefon dia Gap. Macam tak faham. Kita ni nak entry ni sebenarnya kita ikut arah aliran sungai tu ke depan.
Kalau arah aliran sungai ke depan, kita ambil arah yang ke depan je. Jangan lawan arah, patah ke belakang. Tapi kalau patah ke belakang, itu jadi letih nak berenang, MC, sakit buat berenang tu, letih semua tu kan. Sama juga macam entry ni. Okay. Entry ni, okay, major trend ni confirm dia dekat bawah. Okay, sekarang ni minor ni dia tengah naik atas. Dah melepasi 0-0 untuk M30. Biar dulu, sabar. Walaupun M15 ni dah di atas, biarkan. Tunggu M30 ni minor naik atas, and then dia buat satu warna dekat atas ni, and then dia turun bawah. Bila turun bawah, melepasi 0.45 atas ni, dia dah masuk sebelum sampai 0.00 tengah-tengah ni, itu kekuatan sel tu ada. Kekuatan sel ada. So, pergi dekat M15. Cari arah yang sama. Teori M15 tak boleh guna pakai dekat time frame H4. Time frame H4 adalah untuk tukar major trend, mesti kena yang atas ni. Untuk sell, okay, dia dah buat atas ni, buy dah complete atas ni, buy, and then kena 0.45 atas, garis yang paling atas sekali, 0.45. Okay, kekuatan sell tu dah ada, walaupun kita refresh MP4, kita buat macam mana begitu, dekat MP4 ni dah refresh, tapi still ada lagi, garis kelabu tu kena 0.45 atas. So, trend tu nak bertukar. Bila trend tukar, kita pergi M30. Tengok, adakah confirm trend tu nak bertukar? Kalau confirm trend nak bertukar, okey, kita biarkan dulu. Tengok dulu. Dia buat naik atas harga diskaun ni. Bila dia buat naik atas harga diskaun, okey, bagi yang mereka tahu dan sanggup ambil risiko, ini boleh buy, ini boleh sell, ini boleh buy, ini boleh sell. Betul. Tapi yang tak boleh sanggup ambil risiko dan baru faham cara indikator ni, ambil aliran yang sama, sell saja. Okey. Bisa kata yang M30 ni, major dia sell, minor dia naik atas. Selepas minor naik atas, turun dan kena 0-0. Confirmation yang pertama. Kena confirmation pertama. Bila nak masuk confirmation yang kedua ni, pergi tengok M15, arah yang sama. So, confirmation 15 maksudnya, minor tu mesti kena 0-0 dan minus 0.45, so enter. So bila kena arah yang sama tu, semua akan smooth. Tapi saya tak cakap arah major yang sama. Kalau arah major yang sama, memang lambat lah tunggu entry. Cuma arah yang sama. Lepas tu tanya, tadi saya dah bagi soalan, apa M30 dengan H4, apa beza dia? Dua boleh terangkan. Inilah dia. Bila sekarang ni tengah buy M30, kita tak patut masuk sell. Sebab apa? Floating kita akan lebih. Tunggu dulu minor, tukar arah, pergi ke sell. Selepas 0-0, and then confirmation pertama, kena confirmation kedua, nak hampir kena confirmation kedua tu, kita pergi M15, cari arah yang sama. Bila arah yang sama, kita enter, insyaAllah, dia akan laju ke bawah. Sebab tu profit akan jadi banyak. Jangan lawan arah. Sebab apa? Kalau korang lawan arah, berapa kali dalam grup saya dah cakap, yang telefon saya, PNT personal, yang ada 2-3 orang MC, macam ada abang tadi tu, yang first entry MC, second percubaan, untung sampai sekarang semua tu. Tengok, mula-mula pun dia tak tahu macam mana. So, saya cakap, ikut arah yang sama. Arah yang sama yang besar ni, major trend untuk M30, kita dah tahu sell. So, kita kena tengok, adakah confirm dekat M30 ni arah sell? Belum. Sebab apa? M30 ni arah ni, dia naik, dia buy. So, tunggu dulu. Tunggu dia patah balik ke bawah. Tunggu dia. Tunggu dia arah ke bawah. Ya, saya tunjuk arah. Tunggu dia daripada atas ni, dia dah buat correction dekat atas ni. Sekejap saya tembalkan dulu, sorry sekejap. Sorry, sebab korang ni kena jelaskan betul-betul, kalau tidak nanti sekarang. Sekejap ni. Okey. Tunggu M30 ni dia naik atas sampai dia buat arah macam ini. Okey, dia dah buat atas ke sini, and then dia buat arah. And then dia turun bawah. Bila turun bawah, sampai sini, lepas nombor 1. Lepas tu dia turun lagi, sampai sini. Okey. Bila confirmkan macam itu, sampai,
Bila confirmkan macam ni, bila M30 minor naik atas, dia buat warna dekat atas ni and then kelabu turun ke bawah. Melepasi 00, sebelum sampai 045, dia mesti sampai 045, dia takkan naik atas terus macam tu. Dia sampai 045, sebelum sampai 045, kita pergi M15. Pergi M15, cari arah yang sama sel. Confirmkan dekat situ, arah yang sama sel. Bila arah yang sama sel, kita ambil melepasi sini. Kena saja 0.45 ni, minor ni 0.45. Sekejap, kita buat ni, korang boleh faham sikit. Bila kena 0.45 baru entry, sebab dekat M30 minor dia pun nak sell. Itu cakap arah yang sama. Major ni confirm sell. Sebab apa? Major ni kekuatan dia. So kita cek minor yang sell. Minor yang sell. M30 minor sell, cari M15 minor pun sell. Sebab apa? Dalam M15 ni ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Banyak sangat dia punya pergerakan, movement. Faham setakat ni? Kena tahu arah yang sama. Kalau kita lawat arah, memang akan floating, dan kalau terbalik memang akan MC. Sekejap, saya delete dulu. Okey. Saya ulang balik Tak apa, 2 kali saya ulang pun tak ada masalah. Okey. Untuk perubahan trend, major trend, kita tengok minor H4. Minor H4. Teori H4 kita tak boleh guna pakai teori M15 ni nak entry. Tak boleh. Dia tak sama. Teori dia tak sama. Okay. Untuk H4, bila dia dah buat pergerakan di atas, dia buat complete dia punya atas ni untuk harga discount ni, and then yang warna kelabu ni cecah saja yang first main 0.45 atas ni. Perubahan trend dekat M30 dah terjadi. Okay. Perubahan dekat M30 dah terjadi. Okay. Bila dah terjadi major trend kat M30 ni, kita cari minor dia arah yang sama sel. Okay. Bila minor dia arah yang sama sel, melepasi 00, and then sebelum sampai minus 0.45 bawah dekat tengah-tengah ni, tunjuk sekali lagi. Ya. Sebelum sampai sini, okey, kita cari kat M15 arah yang sama sel. Teori M15 dengan 30 boleh pakai. Tapi kalau tengah cakap okey, tapi cikgu M15 ni dia punya major trend buy, tapi cikgu suruh buat sell macam mana? Okey. Itu pun salah satu soalan yang cakap dia yang tak faham. Simpelnya, kalau jenis orang yang jadi tak faham macam tu adalah pergi ke M15, indicator list, yang major tu close. Major tu tak saya tengok dah. Indicator list dekat major, delete. Pakai yang ni saja. Senang. Kalau yang ni yang level ni, okay, tambahkan kat sini. Kat level at 0.45 at minus 0.45. So ni jangan tebalkan sangat, nanti susah. Close. Okay, macam itu. Fokuskan minor saja. Kalau misal kata minor untuk M30 ni sell, kita cari minor untuk M15 sell. Kalau minor ni, kalau yang sanggup tanggung risiko nak buy ni, sini carilah buy. Tapi ajaran saya ikut arah yang sama. Macam ni. Senang bila saya buang macam ni bagi yang cakap yang tak faham dan terang ke tak faham juga, walaupun indikator ni simple saja, arah yang sama. M15 ni major trend buang. Pakai minor saja. Major trend buang. Pakai macam ni. Tapi yang M30 lah ikut minor. Bila minor tu arah yang sama sell. Kalau market trend sell, nak ikut sell saja, tak nak floating banyak, okey.
tunggu miner tu naik atas, buat completekan di atas ni, and then turun balik bawah. Bila turun balik bawah, melepasi 00 ni sebelum masuk minus 045, cari dekat M15, arah yang sama. So, baru masuk. InsyaAllah, 40 kurang. Nak layer pun tak ada masalah.